Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Inilah asas di dalam menuntut ilmu. Setiap ilmu yang kita pelajari mestilah diasaskan dengan membaca ilmu tersebut dengan nama Allah yang mencipta segala-galanya. InsyaAllah madrasah akidah kali ini kita akan bincang satu perkara yang menarik. Perkara yang berkait dengan ilmu sains, tetapi kita bacanya dengan nama Allah yang mencipta. Moga-moga akan menambahkan kekuatan iman, menambahkan kemantapan akidah kita yang selalu kita ulang dalam ungkapan kita, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. I think this is the time to say La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. Muhammad Dun Rasulullah. Muhammad is messenger of Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama kami di Madrasah Akidah ini. Para ibu, para ayah, tuan-tuan haji, tuan hajah dan sahabat-sahabat kami yang dikasihi sekalian, untuk terus berada dalam Madrasah Akidah. Kita menimba ilmu, kita berkongsi sedikit pengetahuan. Moga-moga usaha kita ini dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah, dapat memantapkan akidah kita selaku seorang yang mengaku beragama Islam. Dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat, ayat yang ke-21, Allah Ta'ala berfirman, Wa fi anfusikum afala tubsirun. Surah apa tadi? Surah Az-Zariyat. Az-Zariyat, ayat 21. Az-Zariyat, ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kamu, wahai manusia, kenapa kamu tidak memerhatikan, tidak perhatikan kejadian diri kita? InsyaAllah kali ini kita akan bincangkan berkenaan dengan diri kita manusia ini. Sebagai manusia, kita kadang-kadang kita ada rasa sakit, rasa panas kalau kena api, kena pisau yang tajam, kita rasa sakit. Soalannya, di mana kita nak kita mengesan rasa sakit itu? Kat mana? Di mana reseptor sakit manusia? Kat mana kita nak mengesan rasa sakit manusia? Dekat kulit, Ustaz. Kulit. Dekat kulit. Kulit mana? Kulit paling atas ni. Paling atas. Bukan daging. Daging dalam sangat, Ustaz. Daging dalam sangat. yang detect rasa sakit itu kulit ke daging ataupun tulang? Bawah kulit, Ustaz. Lapisan bawah kulit. Bawah kulit. Kat mana bawah kulit? Kat mana kulit? Kan belajar dulu masa darjah berapa dulu belajar sains dulu kan. Dan penonton di rumah, saya cuba insya-Allah di Madrasah Akidah ini kita cuba untuk mengaitkan pengajian sains, pengajian geografi, pengajian apa pun, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah who created, yang telah mencipta semua ini. Ya. So sekarang ni sakit. Mungkin ada di luar sana para doktor, kalau saya silap perbetulkan, tapi insya-Allah berdasarkan fakta lah kita akan bincangkan. Di mana rasa sakit? Kulit ataupun daging ataupun tulang? Dia sampai kat kulit dulu. Sampai kat kulit dulu. Kalau kulit tak ada? Dia pergi ke daging. Daging sakit tak? Sakit. Pasti. Macam mana? Kulit, Ustaz. Kulit ke daging? Sama kulit. Kulit ke daging? Yang saya belajar. Yang belajar? Lapisan bawah kulit tu. Lapisan bawah kulit. Lapisan apa dia panggil? Tapi ada reseptor yang dipanggil reseptor sakit. Iya. Reseptor tu berada di mana? Di antara kulit dan daging. Di antara kulit dan daging. Pasti ke? Yang SPN tu dapat berapa saya? Kan? Menurut ilmu berkait dengan anatomi,
Sebenarnya yang mengesan rasa sakit bukan daging. Maknanya macam mana? Sekiranya kulit kita ni dibuang, yang tinggal daging. Kita pun sentuh daging ini, maka tak boleh nak kesan rasa sakit. Yang mengesan rasa sakit ialah reseptor. Reseptor yang berada dalam lapisan dermis, epidermis, lapisan kulit. Reseptor itu berada dalam lapisan kulit. Sekiranya kulit manusia dibuang, atau sekiranya lapisan dermis, epidermis ini terbakar, hangus, reseptor tadi akan hangus, rosak. Tinggal daging sahaja. Daging tersebut boleh kesan rasa sakit tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak percaya, balik ni try bakar tangan tu. Itu pegang. Itu dia Atau rasa pegang sakit kat dia, tangan. Yang rasa sakit sebenarnya ialah kawasan kulit keliling itu. Adapun di daging tidak merasa sakit. Ini memang penemuan secara saintifik bahawa reseptor sakit manusia hanya berada dalam kulit. Dan sekiranya kulit manusia terbakar ataupun dibuang kulit itu, dia tak boleh nak rasa sakit, tak boleh nak trace rasa sakit. Kita mungkin boleh tengok sedikit gambar rajah. Nampak tak? Ini lapisan dermis. Dia ada beberapa lapisan. Lapisan epidermis yang kulit luar, kemudian lapisan dermis dan ada seterusnya tisu yang seterusnya. Inilah reseptor-reseptor sakit manusia. Apabila terkena sesuatu yang tajam atau api yang panas, reseptor akan menghantar impuls ke otak, dipanggil impuls. Akan hantar ke otak. Otak akan menterjemahkan tajam tu jauhkan tangan. Tapi cepatlah. Kan? Panas tu jauhkan tangan. Api. Otak akan terjemah dan menghantar arahan kepada efektor. Efektor inilah yang akan bertindak balas. Oh, kita belajar sains dalam madrasah akidah ini. Makcik-makcik kat rumah tu, saya minta maaf lah, kita belajar sains sikit hari ni untuk melihat kebesaran Allah. Yang kita akan bincang hari ni, Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq. Allah yang mencipta ini semua. Kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekiranya, Masya Allah, ini dia ada sebenarnya, dia dalam ilmu perubatan, dia ada kebakaran, dia ada level-level dia. Ada kebakaran yang level surface sahaja, lapisan atas sahaja. Ada kebakaran melibatkan seluruh lapisan dermis dan epidermis ni hangus. Dia dibincangkanlah sebenarnya dalam ilmu kedoktoran bahawa lapisan kulit kebakaran ini dia ada beberapa level dia. Pernah terbakar? Pernah. Pernah kena injection tak? Kat mana? Punggung? Bahu? Bahu kan? BCG apa? BCG apa? Saya ada soalan, Ustaz. Bagaimana bila besok dekat orang yang diazab ni, Allah kata digantikan dengan kulit baru, sedangkan Ustaz kata bila daging tadi dah kulitnya dibuang tadi, daging tu tidak rasa. Ini persoalan yang sangat-sangat advance. Bagus soalan ni. Macam mana keadaan azab di hari akhirat kelak? Kita akan terangkan. Ini satu persoalan yang menarik. Kita kata kulit yang merasa sakit, kulit yang merasa ni, tapi bila kulit dah hangus macam mana? Bila kulit dah hangus macam mana? Ini persoalan yang pastinya ilmu sains hari ini telah membuat kajian dan menemukan bahawa yang mengesan rasa sakit adalah kulit. Kita setuju dengan kesimpulan tersebut. Dan sekiranya kulit terbakar hangus, maka tak boleh nak trace rasa sakit. Persoalan tadi saya akan jawab selepas ni. Kita berehat dulu seketika dan kita akan teruskan berbincang, dan pada para penonton di rumah teruskan kekal bersama-sama kami untuk kita bincang berkenaan dengan akidah. Tadi satu perkara tadi tentang injection yang pernah buat suntikan. Biasanya bila kita suntik jarum kena tu sakit. Tapi bila jarum dah masuk ke dalam tak sakit dah. Sebab ketika itu jarum dah masuk ke daging. Tapi kalau yang first kena itu, ketika itulah rasa sakit. Soalan yang disebut tadi cantik dan insya-Allah kita akan jawab selepas ini. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika wa sallim daiman abadan ala habibika. Alhamdulillah, kita akan teruskan perbincangan kita di Madrasah Akidah ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa Ustaz mengajar akidah tapi duk cerita tentang reseptor, tentang kulit dan sebagainya. Sebenarnya, sidang penonton yang dikasihi sekalian, saya ingin mengajak tuan-tuan, puan-puan supaya kita tanamkan ke dalam jiwa anak-anak kita yang belajar di sekolah sekarang. Mereka terdedah dengan ilmu sains supaya mereka tanya, who is the creator?
Kalau kita belajar ilmu-ilmu ini, siapa yang menciptanya? Siapa yang menyusun semua ini dengan begitu indah, dengan begitu hebat? Antaranya mungkin yang kita bincang hari ini tentang reseptor sakit manusia, tempat mengesan rasa sakit. Bila manusia dapat tahu bahawa mengesan rasa sakit ni di kulit? Agak-agaknya bila? Waktu dia kena cucuk. Tak, maksud saya zaman itu zaman. Adakah 100 tahun yang lalu? Adakah 1000 tahun yang lalu? Sebelum mikroskop ada orang dah tahu ke? Belum. Sebelum adanya mikroskop, sebelum adanya lab-lab yang moden ni, orang tak tahu. Sebenarnya kajian tentang reseptor sakit ini baru dalam 200-300 tahun kebelakangan ni orang baru jumpa. Saintis baru jumpa tentang yang mengesan rasa sakit ialah kulit, bukan daging, bukan tulang. Baru jumpa. Manusia baru buat kesimpulan ini. Tetapi sedang penonton yang dikasihi sekalian, Islam telah memberitahu perkara ini. Al-Quran yang diturunkan lebih 1400 tahun yang lalu telah membicarakan perkara ini. Inilah menunjukkan bahawa Allah yang menurunkan Al-Quran. Allah yang mencipta manusia. Kerana itu Allah tahu keadaan manusia. Dalam surah An-Nisa ayat 56. Cepat Salim. Surah apa? An-Nisa. Surah An-Nisa ayat berapa? 56. Sudah penonton dikasih sekalian boleh cek. Kita boleh cek dalam Quran masing-masing di rumah. Surah An-Nisa ayat 56. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Allahu Akbar. Ini jawapan pada persoalan yang Amin tanya tadi. Yang Amin tanya tadi, inilah jawapannya. Dalam surah Nisa ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang engkar dengan ayat-ayat Allah, engkar dengan Allah, mereka kufur dengan Allah, saufa nuslihim nara, kami akan bakar mereka di dalam api neraka. Kami akan bakar, ini janji Allah. Tadi Amin tanya kan, kalau kena bakar habis macam mana, kulit dah hangus. Allah Ta'ala bagi tahu awal-awal lagi bahawa kami akan bakar dalam api. Kullama nadijat juluduhum. Apa maksud dia? Setiap kali kulit mereka masak. Nadijat maknanya masak, roasted. Pernah makan ke? Ya? Apabila masak kulit manusia, dan Allah sebut julud. Julud ini adalah plural kepada jildun. Jildun maknanya kulit, singular. Pluralnya julud, iaitulah kulit-kulit manusia. Apabila hangus kulit-kulit manusia, tengok, Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni secara spesifik. Bila kulit masak, badalnahum juludan ghairaha, kami akan tukar kulit lain. We will change another skins. Kami akan tukar kulit lain. Allahu Akbar. Kenapa? Sebab kulit rasa liyadhuqul azab. Supaya mereka rasa azab. Then they will taste the punishment. Then they will taste the punishment. Supaya manusia itu akan rasa azab. Allahu Akbar. Allah. Kenapa ayat ini Allah Ta'ala sebut bila kulit masak? Dan Allah sebut kami akan tukar kulit yang lain. Dan Allah sebut di hujung ayat tersebut supaya manusia merasa azab. Sadaqallah. Inilah benarnya firman Allah. Allah yang mencipta manusia. Allah yang mencipta dermis, epidermis. Allah yang mencipta reseptor, efektor, impuls dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala tahu kan. Ayat ni turun bila ni? Berapa tahun dah ayat ni turun? 1400 tahun lebih dah. Surah An-Nisa Madaniyah kan. So, ayat ni turun lama dah. Tapi dah lama Nabi Muhammad baca ayat ini. Dah lama Allah Ta'ala mengisyaratkan bahawa yang detect rasa sakit kat mana? Kulit. Kerana itu Allah Ta'ala sebut. Mungkin ada orang kata dah kalau kulit hangus, macam mana nanti dalam, macam soalan ni dah. Di hari akhirat kulit hangus, tak sakit dah lah. Badalnahum juludan ghairaha. Allah Ta'ala kata kami akan tukar kulit yang lain.
Allah tak kata kami akan tukar daging baru, kami bagi sehat balik. Tidak. Allah Ta'ala sebut secara spesifik kulit. Kiranya ayat ini menunjukkan azab Allah Ta'ala di akhirat nanti memang betul-betul dahsyat Ustaz. Sehingga masak daging kulit mereka. Ayat ini menunjukkan bahawa azab Allah yang sangat hebat. Kulit memang akan masak. Bahkan sebenarnya kulit kita kalau dibakar pada api dunia ni pun memang akan masak. Kita bakar dengan api dunia kan, tak percaya try lah bakar. Kan? Memang masak dah kat dunia. Tapi kalau terbakar kat dunia, dia habislah. Maknanya terbakar, kita tak boleh nak terik, nak detect dah rasa sakit, cacat lah tubuh kita kan, hangus semua. Tapi di hari akhirat Allah akan tukar kulit, bakar balik. Tukar kulit, bakar balik. Itulah azab yang berterusan kepada golongan yang ingkar. Tapi hebatnya ayat Quran, Allah cerita bab akhirat, tetapi Allah memberi isyarat dalam ayat ini. Dan ada ulama-ulama yang mengkaji ayat ini. Ada saintis yang mengkaji ayat ini sehingga ada di kalangan mereka yang memeluk Islam. Dan penonton yang dikasihi sekalian, inilah yang saya maksudkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita membaca ilmu-ilmu ini semua dengan nama Tuhan yang mencipta semua itu. Kita bagi tahu pada anak-anak yang belajar di sekolah, belajar sains patutnya membawa kita kepada mengenal Allah. Kita belajar ilmu-ilmu ini membawa kita merasa kerdilnya kita. Kita belajar ilmu-ilmu ini, ilmu sains, geografi dan sebagainya, fizik, kimia, biologi ini membawa kita merasakan kehebatan, kekuasaan Allah. Inilah akidah. Inilah yang kita pasak dalam jiwa anak-anak, melahirkan generasi yang memahami ilmu sains tetapi tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan generasi yang berbangga dengan ilmu sains dan begitu menyombong dengan Allah di atas muka bumi ini. Lagi maju sains, lagi sombong. Tidak. Kita nak lagi maju sains, lagi naik kehebatan Allah. Lagi naik, lagi nak maju seseorang, lagilah dia tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kejap lagi kita akan kongsi suatu kisah bagaimana seorang ahli sains, pakar dalam bidang anatomi, pakar dalam bidang berkenaan dengan tubuh badan manusia ini, yang akhirnya memeluk Islam kerana ayat ini sahaja. Subhanallah. Kalau zaman Nabi Musa AS, ahli sihir tunduk sujud pada Allah melihat mukjizat Nabi Musa AS. Di zaman kita hari ini, Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan seorang pakar ilmu sains dalam bidang anatomi telah tunduk sujud dan telah mengungkapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah hanya dengan ayat surah An-Nisa ayat 56 ini. Teruskan bersama-sama kami untuk mensyukuri nikmat iman dan nikmat akidah, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Maulaya salli wa sallim ala habibika. Alhamdulillah, kita teruskan perbincangan kita di madrasah akidah ini. Tadi kita dah baca ayat 56 surah An-Nisa. Allah yang cipta manusia. Allah yang cipta kulit manusia. Sebab itu Allah Maha mengetahui segala sistem yang ada dalam tubuh badan kita, dan perkara ini telah diberitahu oleh Allah lebih 1400 tahun yang lalu. Ilmu sains baru jumpa pada zaman kita sekarang. Tadi saya ada sebut bahawa ada seorang pakar ilmu anatomi yang telah memeluk Islam semata-mata kerana ayat ini. Subhanallah. Inilah mukjizat Al-Quran. Inilah kehebatan ilmu Al-Quran yang mengatasi ilmu sains moden yang disebut oleh para ulama al-i'jazul ilmi, mukjizat ilmiah yang ada di dalam Al-Quran. Profesor tu dia pakar dalam bidang anatomi. Nama dia Profesor Tajeson. Tajeson. Agak-agak orang mana ni? Kedah ke Kelantan? Agak Terengganu. Macam pusing. Sebab pusing kepala. India. Dia pakar daripada Universiti Chiang Mai. Dia orang Thailand. Dia ni adalah pengurusi, dia Dean Anatomy Department Universiti Chiang Mai di Thailand, Bangkok. Subhanallah, dia orang Thailand dan asalnya dia bukan Islam lah, dia orang Buddha. Dia pakar dalam bidang anatomi dan dia spesialis bidang kulit manusia. Guru saya
Alhamdulillah saya sempat menimba ilmu dengan seorang ulama dari negara Yaman, Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Beliau telah jumpa dengan Profesor Tajuddin Tajussen ini dan telah bincang berkenaan dengan kulit manusia. Syekh Abdul Majid Zindani bertanya pada Profesor, "Wahai Profesor, menurut ilmu sains pada hari ini, di manakah tempat mengesan rasa sakit manusia?" Profesor kata, "Di kulit lah." Lalu Syekh kata, "Wahai Profesor, saya nak buktikan bahawa dalam kitab Al-Quran ada membicarakan perkara ini." Profesor tadi kata, "Dalam kitab agama saya pun ada." Lalu mereka berjanji untuk berjumpa setahun kemudian di satu konferens perubatan Islam yang dilakukan di Arab Saudi, di kota Riyadh. Lalu setahun berikutnya mereka bertemu balik. Kata Profesor Tajuddin Tajussen dengan begitu profesional, dia kata, "Saya telah mengambil masa setahun mengkaji dalam kitab agama saya tak jumpa fakta berkait dengan kulit manusia." Lalu Syekh Abdul Majid Zindani beritahu, "Tak apalah wahai Profesor, saya ingin bagi tahu bahawa dalam kitab suci kami orang Islam, Al-Quran, telah menyebut berkenaan dengan reseptor sakit manusia sejak 1400 tahun yang lalu." Profesor Tajuddin Tajussen pun tanya, "Betul ke apa yang disebut?" Lalu Syekh Abdul Majid membaca ayat 56 surah An-Nisa yang kita bincang tadi. "Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzuqul azab." Sesungguhnya orang-orang yang kufur engkar dengan ayat-ayat kami akan bakar mereka dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka masak, badalnahum juludan ghairaha, kami akan tukar kulit yang lain. We will change another skins. Then they will taste the punishment. Maksud ayat itu menyebut bahawa liyazuqul azab. Kami tukar kulit supaya mereka rasa azab. Apabila Profesor Tajuddin Tajussen dengar ayat tersebut, dengar penerangan makna ayat tersebut, From my study and what I have learned from this context, I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be truth. That can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read nor write, Muhammad must be a messenger who relayed this truth, which was revealed to him as an enlightenment by the one who is knowledgeable Creator. This Creator must be God or Allah. Therefore, I think this is the time to say, La ilaha illallah. There is no God to worship except Allah. Muhammad Dun Rasulullah. Muhammad is messenger of spontan. Ketika itu dia telah mengungkap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kita boleh melihat pengakuan dan kemuncak pada konferens tersebut, dia telah tampil di kalangan ramai. Ada orang Islam, ada orang bukan Islam, ada ulama, ada pakar-pakar perubatan. Dia telah tampil dalam konferens dan buat satu kenyataan. Ni kita kongsi bersama. Boleh tolong baca seorang? Siapa tolong baca? Saya Ustaz. Yang paling dekat. From my study and what I have learned from Semangat sikit buat macam Profesor Tajuddin. From my study and what I have learned. Bagus, semangat. From my study and what I have learned from this conference, I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be the truth that can be proved by the scientific means. Since the Prophet Muhammad could neither read or write, Muhammad must be a messenger who relay this truth. Therefore, I think this is the time to say La ilaha illallah, Muhammad is the messenger of Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini pengakuan dia. Ini pengakuan Profesor Tajuddin Tajussen. Melihat kehebatan Allah. Kita membaca sejarah
bagaimana ahli sihir Firaun terus tunduk apabila melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Tongkat yang dilontar oleh Nabi Musa bertukar menjadi ular. Ini mukjizat Nabi Musa. Apa mukjizat Nabi Musa? Apa? Tongkat lah. Tongkat Musa mukjizat. Tongkat Ali bukan mukjizat kan. Tongkat Musa ni mukjizat kan. Tongkat itu bertukar menjadi ular, makan yang ahli sihir punya. Ketika itu fa ulqiyas saharatu sajidin. Terus ahli sihir tunduk sujud beriman kepada Allah apabila melihat kehebatan mukjizat Nabi Musa. Dalam konferensi yang kita nyatakan tadi, Profesor Tajerson melihat keagungan ayat Quran. Dia faham kehebatan Allah membaca apabila diterangkan kepadanya makna ayat-ayat ini. Sebab tu dia berani. Bayangkan seorang pakar dekan fakulti anatomi boleh bangun dalam conference membuat pengakuan, from my study and what I have learned from this conference, I believe that everything walaupun dia belajar satu ayat tapi dia faham. Dia ni kaji lama dah, baru jumpa, tapi dia faham bahawa perkara ni telah disebut awal lagi. Di zaman mikroskop tak ada, di zaman lab ni tak ada lagi. So bagaimana ayat ini bagaimana? Ini bukti bahawa yang sebut perkara ini adalah yang cipta manusia. Sebab tu dia tahu. Dan dia buat kesimpulan, since the Prophet Muhammad could neither read nor write. Nabi Muhammad ni tak boleh membaca menulis. Nak kata nak ambil ilmu lain. Profesor ni faham, dia nak ambil ilmu-ilmu Greek ke, dia nak baca buku lain, dia tak boleh nak baca. Ini kelebihan Nabi Muhammad. Ini memberi bukti bahawa yang Nabi Muhammad sebut ini adalah diterima dari Allah, dari pencipta manusia. Dan dengan bangganya dia menyebut, therefore this is the time for me to say la ilaha illallah, there is no God to worship except Allah, Muhammadur Rasulullah, and Muhammad is the messenger of Allah. Inilah akidah, inilah iman yang ingin kita kongsi, yang ingin kita mantapkan dalam diri kita masing-masing. Moga-moga kita akan terus kekal dalam keadaan beriman kepada Allah dan sentiasa menambahkan ilmu kita untuk menguatkan dan menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah asas kesatuan ummah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.